So ini adalah kekongruenan. Kita lihat. Dalam buku teks awak, bila awak ada buku teks bersama-sama dengan awak akan nampak gambar ni. Jambatan angkat Terengganu. Siapa yang nak lepas ni dah okey, kita dah tak ada dah COVID, maka awak bolehlah melancong sampai ke Terengganu. Ya. Ni jambatan angkat Terengganu yang terletak di Kuala Terengganu. Merupakan suatu mercu tanda baharu bagi negeri Terengganu pada tahun 2019. Jambatan angkat ini merupakan jambatan angkat, dia sebut angkat yang terpanjang di dunia dengan panjang 638 meter. Okey, 638 meter. Menghubungkan Kuala Terengganu dan Kuala Nerus di muara Sungai Terengganu. Keistimewaan jambatan ini ialah boleh diangkat pada bahagian tengah untuk memudahkan laluan kapal-kapal besar di bawahnya. Okey, di sini perhatikan struktur jambatan tersebut. Bahagian manakah kongruen? Awak tengok keadaan ni, awak boleh bayangkan kalau cikgu sebut kongruen. Apa itu kongruen? Lepas tu awak tengok gambar ni. Macam mana cikgu boleh cakap jambatan ni, gambar jambatan ni kongruen? Awak boleh bayangkan? Awak tengok dua side ni. Apa itu kongruen? Okey, ini adalah salah satu ciri-ciri ada yang terdapat pada jubin. Apakah yang dapat anda katakan tentang jubin-jubin yang disusun dalam gambar ini? Ada seorang nak bersuara? Apa yang awak boleh katakan pada jubin-jubin ini disusun dalam gambar? Awak tengok jubin ni, awak tengok bentuk dia. Apa yang boleh awak sampaikan pada cikgu? Sama. Betul. Siapa tu? Atika. Tengoklah bentuk dia semua sama. Pattern dia sama, bentuk, saiz semua sama. Sisi sama, of course. Betul awak tengok pattern dia adalah sama. Okey, jubin-jubin ini ia adalah kongruen antara satu sama lain. Apakah yang berlaku sekiranya jubin ini tidak kongruen? Kita nak belajar dalam matematik, jangan takut salah. Okey? Kalau jubin ni, satu jubin ni keadaan dia besar tau. Besar. Satu ni je. Jubin lain ni semua ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Keadaannya tidak akan tersusun lah. Okey? Keadaan dia tidak akan tersusun. Berikan contoh lain yang melibatkan objek kongruen. Siapa boleh bagi contoh objek apa yang ada kongruen? Lantai ke cikgu? Apa? Lantai. Lantai, betul. Lantai awak tu. Betul. Lantai awak tu kalau ada mama kan, ada jubin kan, dinding, lantai. Betul. Ada lagi tak? Tu siapa tu? Khairina. Okey. Betul lantai, jubin. Awak tengoklah tingkap awak, kepingan tingkap tu kalau ada satu besar, ada satu kecil. Macam mana nak tutup tingkap? Tak boleh. Okay? So of course kepingan tingkap, siapa yang rumah dia tingkap dia ada yang menggunakan kepingan-kepingan. Of course itu adalah kongruen. Okay? Awak punya buku tulis awak, buku tulis harian awak tu, buku nota ke, yang petak-petak ke, yang garis lurus ke, semua saiz dia adalah kongruen, sama, tersusun, rapi, di rak buku awak. Okay, next Okay, awak tengok seni bina Islam sering kali mengaplikasikan konsep kekongruenan. Kekongruenan. Awak tengok ni, cantik dinding-dinding ni. Kat Turki kan,
Kat Turki biasanya ada dinding-dinding macam ni. Tengok kalau dalam masjid ada atap-atap macam tu, kubah. Awak tengok corak-corak yang kat tepi ni, side ni, patternnya. Okay, poligon ni. Cikgu akan teruskan congruent. Okay. Yang ini cikgu nak awak salin dalam buku nota nanti. Kemudian pasangan objek dalam setiap rajah di atas mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Saiz dan bentuk yang sama. Walaupun kedudukan atau susunannya berlainan. Walaupun dia punya posisi tu, kedudukan itu adalah berlainan. Okey. So pasangan objek tersebut dikatakan congruent. Okey, boleh faham apa itu congruent sekarang? Awak boleh faham? Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, awak faham apa itu congruent? Dia mesti saiz, bentuk yang sama. Dua benda tu. Okey, so kali ni standard pembelajaran awak adalah membezakan antara bentuk congruent dan bukan congruent. Okey, cikgu nak awak bezakan. Adakah awak boleh bezakan ataupun tidak? Kita tengok. Okey, cikgu akan teruskan. Ni. Contoh satu ni ada dalam buku teks awak. Okey, cikgu cuma nak terangkan saja macam mana nak menyatakan dia bentuk congruent ataupun bukan. Awak tengok ni dah masuk dah nombor-nombor tersebut. Dalam buku teks awak ada benda ni. Okey, awak tengok A, B dan C. Di sini dia kata R, P dan Q. Adakah dia congruent? Adakah dia congruent? Untuk fasa yang pertama, ya. Ya, sebab pattern dia seakan-akan. Okey, kalau tak percaya, awak tengok cikgu ubah Tengok kejap, cikgu cuba ubah sedikit. Okey, tengok dia yang kat sini memang tercatat lah dalam buku teks awak. Dia ada kira-kira, ada pengiraan. Kat sini sebelah PRQ pun ada pengiraan sudutnya. Okey, so dia katakan dia adalah sama dan dua ini adalah congruent. Tapi kalau awak tengok, cikgu pusingkan Cikgu pusingkan. Adakah dia congruent? Tak sama pula pattern dia set dia terbalik macam ni, yes. Dia congruent. Okay, awak boleh tengok patternnya. Dia tu sama, okay. Saiz dia sama. Sebab cikgu boleh besar kecilkan dia. Sebab cikgu cuba ubah gambar kan. Tapi kalau dalam buku teks awak tu memang samalah. Dia punya sudut sama, kedudukan sudut sama, dia kedudukan sisi pun sama, 13. Kedudukan sisi 12 pun sama side dia. Okay. So, ia adalah congruent. Okay. Dia adalah congruent. Okay, so dia sama. Okay. Itu A. Okey, yang B pula, yang ini B, awak tengok, dia ukuran dia okey, tengok sini ukurannya 3. Okey, cikgu cuba pusingkan Cikgu cuba pusingkan. Okey, kenapa dia kata tak sama, bukan congruent? Awak tengok sini. Cikgu pusingkan dari gambar tu cikgu dah cuba pusingkan. Awak tengok side sini Kat sini 10. Okey, sama. Kat sini 3. Sini pun dia ada tanda. Di sini pun ada tanda. So tanda kat sini 3, maka of course sini pun 3. So 3 dengan 3 sama. Okey. So yang tak sama kat mana R ke Q tu? Kan RQ tu 4
Kat sini berapa? 8. Alat 8 kat sini. Sini. BC ni. BC ni berapa? 8 5. tolak 3, 5. Okay. So kat sini lah yang dia tak samanya. So dia bukan congruent. Right? Okay. Dia keluar ni sepatutnya. Okay. Dia bukan congruent. So kedua-dua rajah itu bukan congruent. Dia tak sama. Okay. Itulah yang boleh kita membuat sama ada dia membuat perbezaan di antara sama ada dia bentuk congruent ataupun bukan congruent. Okey, latihan kendiri ni nanti cikgu nak awak buat dalam buku latihan kan. Okey. Dalam buku latihan awak. Okey, tentukan cikgu terangkan nanti awak cuba buat macam mana awak nak nyatakan dia bukan congruent. Adakah ini congruent? Cikgu sebut dulu. Adakah ini congruent? Awak tengok gambar. Gambar seakan-akan sama kan? Congruent kan macam sama. So adakah dia congruent? Awak kena kira side yang tak ada nombor tadi. Side yang tak ada nombor ni yang perlu awak kira. Side sini awak perlu kira. Okay, side sini dia tak ada. Dia termiss ni. Kat sini dia termiss satu nombor. Sepatutnya dia tulis nombor 7. Okey, so apa yang perlu awak buat nanti, awak dapatkan panjang ni sebab kat sini dia ada nyatakan kan, nyatakan nombor 10 dari kain bendera sampai ke tanah, sampai ke bawah ada pengiraan nombor 10, tapi kat gambar A ni, gambar yang sebelah kiri ni tak ada. So awak cuba kira di mana tinggi ni adalah 15, okey. Lebar bendera ni adalah 5. So 15 tolak 5 lah. So dia dapat 10 sama dengan gambar yang di sebelah. Dan satu lagi nanti awak kira lah yang ini pula. Pada gambar yang sebelah sana, sebelah kanan, awak kira lah sebab kat sini ada nombor 5 kan. Awak sebelah sini awak kira lah berapalah lebar dia. Awak kena ambil amount 15 tolak dengan 10, kat sini dapat 5. Maka dia adalah apa? Adalah kalau semua side sama, dia adalah congruent ke bukan? Congruent. Congruent. Tu siapa tu? Siapa tu? Hazidah. Hazidah. Okey, congruent ya. Okey, betul dia adalah congruent. Ni nanti awak buat dalam buku latihan awak. Right? Latihan 5.1a. Okey. Yang seterusnya yang D tau. Nanti awak buat A dan D. Okey, yang D dia bagi dua gambar ni. Dia bagi dua gambar. Dari kedudukan gambar pun kita dah tahu dia adalah bukan congruent. Sebab dah terkeluar pula. Sebab dua benda ni tak sama. Okey. Dia punya lantai ni, lantai objek ni tidak sama. Poligon ni kan tidak sama. So dia kedua-dua rajah itu bukan congruent. Okey. So yang ini nombor 2. Yang ini cikgu nanti seorang ataupun dua orang lah menjawabnya. Tentukan pasangan congruent dalam rajah di bawah. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Angkat tangan macam mana cikgu tak nampak? A dengan F. Okey, E dengan E ke awak sebut? A dengan F. Oh, A dengan F. Siapa tu? Hazidah. Hazidah. Okey. Hazidah. Okey, betul A dengan F. Ada lagi satu. E dengan B. E dengan B. B. Betul. Hazidah lagi ke? Ya.
Ya, orang lain senyap ni. Okey, betul Azidah A dengan F, B dengan E. Dua tu aja jawapannya. Yang lain semua tak sama. C, D dengan G tak sama. Okey? So, cikgu akan teruskan. Ini kalau awak tengok awak pergi scan QR code tu, awak akan sampai di sini GeoGebra. GeoGebra. Okey, dua segitiga ni, okey, kat sini dia kata sisi. S. Maksudnya awak tengok keadaan sisi. Sisi ni ada sama dengan sisi ni, maksudnya sisi dan juga sisi. S lah. SSS. Okay. So kita boleh gerakkan. Kalau awak cuba, panjang sisi tu dia adalah kekal tau. Awak tengok kekal 4.2. Panjang sisi ni adalah kekal. Tapi dia belum dapat bentuk segitiga. Okay, so awak kena cantumkan dia. Ini adalah merupakan sifat kekongruenan. Segitiga. Kongruenan. Segitiga. Kita ada berapa sifat tadi? 6. Ada 6. Yes, kita ada 6. Untuk yang pertama ni, yang tadi kan, cikgu kata SSS. Bukan syok sendiri lah. Cikgu harap cikgu tak syok sendiri hari ni. Ni SSS lagi satu. Yang ini, dia punya side. Awak tengok labelnya. Panjang ni, panjang yang ini sama dengan yang ini. Panjang yang ini sama dengan panjang ni. So, panjang ni sama dengan panjang ni. So, S. So, tadi yang cikgu dah cuba dengan awak. Okay, yang cikgu cubakan untuk awak. Yang ini. SAS. S. Okay, ni S. Side. Angle. A. Angle. Okay. Angle yang ni, sudut ni. Dan side. Sebab dia sama kat sini kan. Kita ambil tengok apa yang ciri yang dia ada. So yang ini sini side SAS. Okay, ini ciri yang kedua lah. Kita ada sisi, sudut, sisi. Okay, yang ketiga angle, side angle, ASA. Kita ada dua sudut yang sama. Satu, dua. Okay, sisi ada satu. S. Panjang sisi ni panjang sisi ni. Dan A. Tu yang dikata ASA. Angle, side, angle. Okay. Okay, yang keberapa dah? Cikgu pun dah tak ingat. Ni angle, side. Okay, awak tengok kat sini kita ada dua sisi yang sama. Satu, dua. Panjang ni adalah panjang sisi ni dengan panjang sisi ni adalah sama. Kalau dia ada tanda calit macam ni. Kalau dia ada tanda calit dua macam ni, maksudnya sisi ini samalah dengan sisi yang calit dua ni. Sisi yang calit satu ni sama dengan sisi calit satu yang sebelah sana, sebelah kanan. Itu maksud dia. Okay. Angle AA dengan side AAS. Okay. AAS. Angle, side. Okay. Sudut, sisi. Okay, yang seterusnya AAA, triple A. Macam bateri. Okay, triple A yang kan. Setiap sudut tu adalah sama. Maka dia adalah congruent. Kalau soalan dia tak keluar gambar macam ni kan. Dia menyatakan dalam soalan tu segitiga tersebut mempunyai ciri-ciri AAA. Angle. Semua ketiga-tiga sudut adalah sepadan. Maka dia adalah congruent. Soalan boleh juga keluar macam tu. Dia kata kalau sekiranya terdapat dua segitiga yang mempunyai ketiga-tiga sudut adalah sama, maka dia, awak boleh bayangkan
A. Dia adalah sifat congruent. Walaupun tak ada gambar rajah kat situ pada soalan, maka awak kena tahu dia adalah A. Dia adalah congruent. Dia ada satu gelung, maksudnya sudut ni adalah sama dengan satu gelung sudut ni. Kalau ada dua gelung kat situ, sudut yang dua gelung ni adalah sama dengan sudut dua gelung di sini. Kat sini ada 3 gelung, maksudnya sudut di sini adalah sama dengan sudut yang berada di sini. Sama nilai je. Maka dia adalah congruent. A. Okey, yang seterusnya. SSA. Okey, dua sudut sepadan, dua sisi sepadan adalah sama. Dia dah bayangkan dua sisi sama dan satu sudut sudut sepadan yang bukan tercangkum. Ada ayat tercangkum lah, bukan tercangkum. Tercangkum ni apa maksud dia? Okey, SSA. A ni bukan tercangkup, tidak tercangkup. Tercangkum ni apa? Cangkuman. Tercangkuman ni apa? Tengok gambar Awak tengok. Tercangkum ni dia terkeluar macam sini sisi kan. Sini sisi, side. Sini side. Sini angle. Tapi dia terkeluar daripada yang ini. Ni sisi. Ni sisi, ini sisi. Sudut tu terkeluar daripada apitan sisi tersebut. Ni sisi juga. Tapi dia di luar. Kalau tercangkum kan? Tercangkum cikgu bagi contoh ni. Mana sisi tercangkum tadi? Dia SAS tadi. Ni sisi tercangkum ni. Sudut sepadan yang tercangkum. Kenapa dia panggil yang ini tercangkum? Tercangkum sebab ini sisi, dia terapit kat tengah-tengah. Ini kita sebut dia tercangkum. Yang ini adalah tercangkum. Boleh faham ke? Kita ada sisi ni. Ni kita sebut sudut tercangkum. Kalau sini sisi, kat sini pula sudut. Di sini pula sudut. Okey? Kita ada sisi. Sini pula dia kata sudut, ada sudut. So ini bukan. Tercangkum dengan bukan tercangkum. Tercangkum dia ada sisi dua ni, ada dua sisi ni dan sudut berada di tengah-tengah. So kita panggil SAS. Kalau yang ini bukan tercangkup. SAS, dia terapit di tengah-tengah. Kalau yang ini, yang kat luar ni, kita panggil sudut ni bukan tercangkup. Sudut bukan tercangkup sebab SSA. Baru SSA kita sebut. SSA. A ni kat luar. A ni bukan tercangkup. Kalau A ni di tengah-tengah, so SAS, yes. A ni tercangkup. Dia berada di apit dua sisi tersebut. Kalau sudut tu bukan di tengah-tengah S ni, maka dia bukan tercangkup. Okey. A berada di hujung. A bukan dia berada di tengah-tengah, di hujung. Bila tengok gambar rajah pun dia tak diapit tengah-tengah sisi ni. Kalau di tengah-tengah ni, kalau sudut tu di tengah-tengah sisi ni kita panggil SAS. Tapi sudut yang sama ni kan, kita refer pada sudut yang sama ni berada di hujung. Terkeluar daripada sisi. Okey, so kita panggil dia SSA. So dia adalah sifat congruent juga. Okey. Okey. Ni soalan di dalam buku teks awak dalam buku teks awak, tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut memenuhi sifat kekongruenan. Okey, segitiga. Justifikasikan jawapan anda. Okey, so tengok gambar macam ni. Okey, ni kita nak bagi jenis apa
Kita ada banyak jenis. SSS, SSA, SAS, SSA. SSA. Yes, betul. Sini S kan? Sini S kan? Sini A. So, walaupun susunan ni nampak macam A, S, S, tapi A dia di hujung. Dia adalah sama dengan S, S, A. A dia berada di hujung, di tepi. Tepi sana, di tepi sini dia sama. Kalau awak tengok, patutnya cikgu panggil lah A, S, S. Kenapa cikgu tak panggil A, S, S pula? Nampak pattern macam A, S, S. A, S, S sama dengan S, S, A. A dia berada di hujung. Kalau S, A, S, A di tengah-tengah, tidak sama. Kalau A berada di tengah-tengah, dia tidak sama dengan SSA, dia tak sama. A berada di tengah-tengah. A itu sudut tercangkup di tengah-tengah sudut. Tapi yang ini sudut dia bukan tercangkup. Dia dalam soalan dia akan sebut bukan tercangkup. So, tidak. Walaupun kedua-dua segitiga tentukan sama ada dia mempunyai. Okey, dia tidak. SSA ni dia tidak. Luasnya adalah tidak sama. Okey, SSS. Yang lain yang semua cikgu tulis tadi, A, AS, ASA dan satu lagi lupa. Apa lagi? Satu. SAS. Okey, yang ini tak payah lihat dah luas. Terus boleh cakap dia congruent. Terus boleh putuskan dia adalah congruent. Tapi SSE dengan SSS, bila dia congruent, awak kena lihat luas. Okey, kalau luas dia sama, maka dia adalah congruent. Kalau luas dia tidak sama, dia bukan congruent. Ini adalah peta alik. Peta alik. Okey, SSA ni kena refer pula luas. Kalau sama, yes, congruent. Kalau tak sama, bukan congruent. Kena refer pula kat luas. Tapi yang atas ni, yang cikgu yang ada 4 senarai atas ni, terus ada je ciri-ciri ni, terus kita katakan dia adalah congruent. Okey, boleh faham ya? Boleh faham? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey 5H pun, 5K pun, harap semua faham. B pula, tengok sini dalam soalan ni dia kata tentukan sama ada dia memenuhi sifat congruent ke tidak. Awak tengok sisi ni dengan sisi ni sama tak? Sama Sama kan? So kita S. Sisi yang ini dengan sisi yang ini sama tak? Tak sama. Sisi yang ini pun tak sama. Sudut aja sama. Sudut aja sama. Sudut je. Okey. Apa? Sudut je sama. S. Awak ingat tak cikgu cakap apa tadi? SSA, SSS. Kita perlu lihat pada apa lepas tu? Luas. Of course lah, jelas-jelas lah luas satu kecil satu besar. So, kalau luas dia besar, sama, dia adalah congruent. Kalau luasnya tidak sama, maka dia bukan congruent. So, ni adalah bukan tidak jawapannya. Tidak. Dia tidak memenuhi sifat-sifat congruent. Walaupun tiga-tiga sudut tu adalah sepadan. Okey, sisi dia sepadan, sudut dia sepadan. Tapi sisi dia adalah berlainan. Luasnya pun tidak sama. Maka dia bukan tidak congruent. Bukan congruent. Jelas ya? Okey. So, rajah ketiga, contoh.
Awak tengok sini. Apa soalannya? Okey. So di atas ni contoh ketiga, awak lihat dia ada gambar rajah. Awak tengok dia ada calit warna biru ni, satu gelung. Maksudnya sudut sini sama dengan sudut yang berada di F. Sudut yang berada di C adalah sama dengan sudut yang berada di F. Diberi sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen. Ialah sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Lengkapkan jadual di bawah dengan ciri-ciri yang terlibat dalam sudut sisi sudut. Dia mempunyai gambar atas tu, dia mempunyai ciri-ciri ASA. Congruence. Okey. So, cuma nyatakan, lengkapkan sisi apakah yang sesuai kita letakkan di sini. C dengan B. C dengan B. CB dengan EF. EF. Okey. Yes. CB ataupun BC dengan EF. Okey. Ataupun sudut macam mana sudut? Sama ada awak sudut. Apa? BAC. BAC. Okey, awak sebut sudut ni DA Okey, sudut BAC. BAC. Okey. Dia refer pada sudut A tau. Sudut ada simbol sudut di depan. Dia akan sebut 3 abjad. BAC, so dia akan refer sudut yang ini. Di A ni. B, yang ini B, yang ini A, yang ini C. So dia akan refer sudut di tengah-tengah ni. Sudut A sama dengan sudut awak sebut FD. FDE ataupun EDF. Masing-masing boleh. Dua-dua betul. Sebab D di tengah-tengah. Dengan syarat E dengan F mesti apit D ni. Di tengah-tengah. D ni mesti di tengah-tengah di antara F dengan E. Sama je. Okey, betul so sudut A dengan sudut D tu adalah sama. Ataupun sudut B dengan E tu adalah sama. Ni salah satulah penulisan kalau dalam soalan lah buatnya soalan SPM kan dia tanya mengenai sudut. Awak kena pasti sudut yang mana sama, sisi yang mana sama. Awak kena lihat baik-baik. Okey, kalau sudut mesti ada 3 abjad dan simbol sudut. Simbol sudut macam ni cikgu tulis lagi sekali, simbol sudut dia bukan sudut macam ni. Ini sudut lebih kecil daripada. Tak nak sudut ni. Tak nak simbol macam ni. Sudut mewakili sudut macam ni. Macam tu. Okey, sudut lepas tu awak letaklah A, B, C ke. Okay, sudut DB ni lah yang di refer. Okay, ni sisi, ni CG, ni sudut, ni sudut, ni sudut. B ni lah yang akan di refer. Okay, so kita teruskan. Teruskan dah habis. Okay, habis sudah kelas kita hari ni. Okay, cuma cikgu nak awak buat lah. Buat quiz cikgu, quiz online cikgu. Lepas tu awak masukkan, senang aja. Senang aja tugasan hari ni. Salin nota. Salin nota tu of course lah awak kena salin dalam buku nota Apa yang perlu awak salin adalah tarikh hari Selasa. Tajuk ni. Lepas tu tajuk kecil, kongruen. Cikgu nak awak salin apa yang dimaksudkan dengan kongruen. Nanti cikgu bagi pada dalam grup awak lah. Minta awak salin itu dalam buku nota. Okey, kemudian jawab kejap kuis cikgu ni. Mana ni?